Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Syazrin Syahrul untuk episod Ummah Live pada malam ini membicarakan isu-isu semasa berkait rapat dengan ummah demi kepentingan ummah. Jadi baiklah, pada malam ini kita akan membicarakan atau membincangkan topik yang menarik yang amat rapat dengan kita semua, iaitu berkaitan dengan virus COVID-19. Baiklah, tajuk pada malam ini khususnya bertajuk pandemik ke pandemik, bersediakah kita? Sebelum saya ulaskan lanjut ke arah topik perbincangan pada malam ini, saya nak pesan kepada semua penonton untuk jangan lupa follow, like, komen dan share page Ummah Today dan live pada malam ini. Baiklah, saya pasti kepada penonton semua mesti tertanya-tanya apa yang dimaksudkan dengan istilah pandemik dan endemik. Jadi sebelum itu saya berikan sedikit maksud istilah pandemik, iaitu berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, pandemik merupakan wabak yang menyerang dalam skop lebih besar dan tidak terhad kepada sesuatu komuniti atau daerah semata-mata. Seperti contoh penyakit HIV dan COVID-19 yang diklasifikasikan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, manakala endemik pula merujuk kepada penyakit atau wabak yang wujud di sesuatu kawasan atau daerah tertentu, seperti contoh penyakit malaria di kawasan-kawasan benua Afrika ketika dahulu. Baik, saya rasa topik pada malam ini lebih elok jika diteruskan ataupun kita dapat informasi kepada orang yang lebih pakar, individu yang lebih pakar. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam, epidemiologi juga biostatik, Jabatan Mikrobiologi dan Parasitologi Perubatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Doktor sihat? Terima kasih jemput saya kali ini. Sihat, Okey. Alhamdulillah sihat. Okey Doktor, saya rasa sekarang ni COVID-19 masih berada di sekeliling kita, tapi rakyat Malaysia nampaknya macam makin leka ekoran daripada pembukaan sempadan negeri, dan kita lihat kadang-kadang angka jangkitan positif di Malaysia pun naik turun dia punya jangkitan tu. Jadi untuk doktor sendiri jelaskan apakah perbezaan antara pandemik, endemik dan epidemik supaya masyarakat di luar sana atau penonton pada malam ini lebih jelas apa tiga istilah ini sebenarnya. Dalam konteks penyakit berjangkit ini adalah merupakan istilah-istilah yang biasa digunakan ya. Tapi disebabkan kita sekarang berada dalam keadaan pandemik, kadang-kadang istilah-istilah ni memberikan sedikit sebanyak bukan saya nak kata kekeliruan ni, kadang-kadang terminologi ni kadang-kadang kita rasa agak sukar ya untuk memberikan kita sesuatu yang bermanfaat bagi kita lebih memahami. Jadi saya nak ulas dalam konteks yang lebih mudah untuk kita faham. Dalam keadaan biasa, katalah satu penyakit tu dari tahun ke tahun ya dilaporkan dalam julat yang biasa dilaporkan. Saya bagi contoh macam denggi. Tahun lepas 50 kes, tahun ni 50 kes. Jadi itu adalah satu paras yang biasa. Jika keadaan sedemikian kita sebut endemik. Ya, maksudnya keadaan tersebut tidak begitu tinggi dan mampu dikendalikan oleh sistem perkhidmatan kesihatan kita. Tapi katalah ada satu keadaan tu, katalah denggi tahun lepas 50, tahun ni dia jadi 1000. Itu kita sebut epidemik, berlaku wabak. Ataupun macam COVID-19 ni, tahun 2019 tak ada, tapi penghujung tu dia ada, tahun 2020 dia ada di negara kita. Daripada tak ada menjadi ada dan kemudian menyebabkan impak kepada kesihatan. Itu kita sebut juga sebagai epidemik. Sesuatu wabak sekiranya berlaku melibatkan liputan ya, kawasan yang luas. Ya. Saya bagi contoh
bukan sahaja di suatu lokaliti, kampung ataupun daerah, tapi meliputi sebuah negara, beberapa buah negara. Wabak tu kita sebut sebagai pandemik. Pan tu maksudnya menyeluruh. Jadi itulah perbezaan antara istilah endemik, epidemik dan pandemik. Okey, doktor, baiklah. Baru-baru ini jugalah Menteri Kesihatan iaitu Khairy Jamaluddin menyifatkan bahawa jika kadar vaksinasi di Malaysia mencecah 80% bagi golongan dewasa, maka pada penghujung Oktober negara akan memasuki fasa endemik. Jadi, adakah sekarang ni Malaysia berada di fasa endemik atau masih pandemik? Belum lagi kalau kita lihat kepada indikator kawalan pengurusan wabak. Walaupun pada awalnya kita rasakan tempoh tu untuk diumumkan endemik pada penghujung Oktober lepas sebagai fasa endemik agak realistik, tapi selepas kita perhatikan data, terutama apa yang berlaku di Sarawak, kalau kita tengok selepas satu masa walaupun sejumlah individu telah divaksin, tapi kes masih tinggi. Dan kemudian diperkenalkan dengan dos penggalak. Kita akan bercakap tentang dos penggalak atau booster selepas ini. Selepas dilaksanakan di Sarawak, kes turun. Tapi kita lihat secara keseluruhan di Malaysia, di negara kita, liputan vaksinasi untuk dewasa terutamanya sudah melebihi 95%. Tapi kenapa kes masih lagi dalam sekitar 5 ke 6 ribu? Tidak turun-turun dan dalam masa yang sama ada petunjuk yang menunjukkan mungkin kes akan meningkat semula. Dan indikator-indikator yang sedia ada dalam pengurusan wabak pula, kita dapati bahawa ia kekal dalam julat yang masih memerlukan pemerhatian. Jadi untuk itu pada masa ini kalau kita lihat pada suasana sedia ada, kita masih belum lagi mampu untuk mengisytiharkan endemik. Kesan daripada wabak tersebut, ramai lagi yang masih dirawat di hospital, ramai lagi yang memerlukan rawatan ventilasi dan juga yang perlu dirawat dalam ICU. Kita masih lagi berada dalam keadaan pandemik. Okey, baik doktor. Bila kita sentuh pasal virus ni, mesti kita tahu virus bersifat mutasi, senang bermutasi. Jadi berdasarkan kajian juga dikatakan bahawa kadar kematian meningkat ekoran daripada virus yang pada peringkat awalnya merebak dari satu spesies ke spesies yang lain yang membuatkan kadar kematian itu sendiri meningkat. Seperti contoh di India, varian Delta memberi antara punca kenapa kadar kematian di India semakin meningkat. Jadi adakah sifat virus yang boleh berubah-ubah ini, jadi sejauh mana kemampuan manusia untuk hidup bersama virus tersebut? Okey. Saya nak menarik perhatian tentang apabila berlakunya perubahan varian ni akibat mutasi dan sebagainya. Kesan utamanya untuk COVID-19 ni tidak begitu ketara mengakibatkan kematian secara langsung. Apa yang berlaku ialah apabila varian tu dia muncul, dia menyebabkan transmissibility, kebolehjangkitan dia tu berlaku begitu pantas dan dalam masa yang sama terlalu ramai yang mendapat jangkitan yang agak teruk, kumpulan yang agak rentan dan mereka ini sukar untuk dirawat. Apabila sukar dirawat, ramai yang datang dalam masa yang singkat kaki tangan kesihatan tak mampu memberikan tumpuan dan perhatian dan itu yang menyebabkan kematian yang agak tinggi. Itu punca utama mengapa bila dikaitkan dengan mutasi seperti varian Delta adalah sedemikian. Tapi dalam masa yang sama kita tidak menolak kemungkinan jangkitan akibat varian tersebut mungkin menyebabkan pathogenicity ataupun keterokan kepada individu yang dijangkiti. Namun dari data-data kita melihat sedemikian. Berbalik kepada soalan mutasi tadi tu, sebenarnya sifat virus tu memang dia akan berubah-ubah dari masa ke semasa. Ada istilahnya tertentulah yang digunakan sebab ada bahagian tertentu dalam virus tu dia akan berubah sama ada secara blok ataupun secara satu-satu terpulang pada kedudukan tersebut dan ini pakar-pakar dalam bidang sains molekul dia melihat kepada struktur virus tersebut dan keadaan ini sebenarnya berlaku dari masa ke semasa. Kedudukan virus tu, gene tu dia punya sequence tu tidak kekal. Jadi apa yang berlaku ialah kita ni memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemampuan immunity untuk bertindak sesuai dengan kewujudan virus ataupun sebarang ejen di sekeliling kita.
Jadi dalam tempoh hayat seseorang tu, daripada dia kecil sampailah dia dewasa menjadi seorang warga emas dan sebagainya, tidak balas badan dia tu akan menentukan sejauh mana kompetennya imuniti dia untuk bertindak terhadap virus. Jadi dia ada dua perkara di sini. Sama ada kemampuan virus ataupun sesuatu ejen mikrobial tu mampu untuk menyebabkan kemusnahan ataupun penyakit pada seseorang, dan satu lagi bagaimana seseorang tu bertindak balas terhadap ejen tersebut dan ini adalah merupakan satu keadaan yang semula jadi. Dan apabila kita tidak mampu, kita memerlukan ubat-ubatan untuk merawat seseorang tu. Dalam situasi sebenar dari hari ke hari, sebenarnya kita mampu untuk melawan keadaan tersebut. Tapi apabila seorang tu mengalami daya tahan yang berkurang ataupun mengalami masalah pemakanan, virus tu menjadi lebih kuat, itu yang menyebabkan berlakunya penyakit. Dalam konteks ini saya melihat bahawa dari segi perubatan memang kita saksikan perubahan tersebut. Namun dalam masa yang sama perkembangan tersebut perlu dilihat melihat kepada perkembangan populasi manusia itu sendiri bagi membolehkan kita memberikan perubatan dan juga pengurusan yang terbaik. Jadi bagaimana pula dengan istilah imunisasi semula jadi itu? Imunisasi semula jadi ini ialah apabila seorang itu mendapat jangkitan. Apabila mendapat jangkitan, saya bagi contoh macam COVID-19 ni lah, seorang tu mendapat jangkitan, dia akan menghasilkan antibody dia. Maksudnya dari segi teori, sepatutnya dia tak dapat dah jangkitan berulang kalau misalnya kata jangkitan tu berlaku sebab dia dah ada antibody. Demikian juga kalau seorang ibu mengandung dapat jangkitan, mungkin bayi yang dikandung tu mendapat antibody daripada mak dia tu. Jadi ini adalah perlindungan secara pasif. Tapi secara umum kalau kita lihat dalam COVID-19 ni keadaan itu tak berlaku. Seseorang tu selepas tempoh tertentu, antibody itu akan berkurangan, dia terdedah lagi kepada jangkitan. Dan ini benar, sebahagian mereka yang pernah dijangkiti satu masa dulu, mendapat jangkitan berulang. Dan mungkin juga jangkitan yang kedua ataupun ketiga tu lebih teruk. Jadi di sini yang pentingnya untuk pengambilan vaksin. Dan saya ingin menekankan di sini bahawa tidak balas seseorang terhadap jangkitan itu tidak sama. Dan banyak sebenarnya lagi dalam konteks jangkitan COVID-19 ni yang masih kita tidak ketahui, dan apa yang sedang kita ketahui sekarang ni, walaupun seseorang itu telah dijangkiti, tapi individu tersebut masih lagi memerlukan vaksin. Mengharapkan jangkitan secara semula jadi sahaja untuk menghasilkan antibody tidak cukup untuk melindungi seseorang dari mendapat jangkitan yang berulang. Jadi mungkin doktor, penonton di luar sana mungkin ada yang menyoalkan mengenai apa faktor sebenarnya varian ini boleh bermutasi. Jadi mungkin doktor boleh jelaskan. Bagaimana virus ni boleh bermutasi dari masa ke masa, seperti mana yang saya sebut tadi, memang keadaan semula jadi sedemikian disebut antigenic drift, antigenic shift, perubahan pada sebahagian daripada kedudukan genetik pada virus tersebut. Ini memang berlaku secara semula jadi. Tinggal lagi sebelum ini 30, 45 tahun, 40, 50 tahun dahulu, sains molekul tu tidak begitu advance. Banyak perkara-perkara yang kita tidak ketahui dalam tempoh yang singkat. Tapi hari ini semua perubahan tu dapat kita ketahui dengan pantas dengan adanya bioinformatik dan sebagainya. Kita melihat bagaimana perubahan tu mudah berlaku. Tapi kadang-kadang bila kita lihat secara keseluruhan, walaupun berlaku perubahan gen tu, tapi ia tidak mengubah keseluruhan kedudukan pada virus tersebut, antigenic disebut portion yang boleh menyebabkan penyakit itu masih lagi dalam tulat yang sama. Jadi keadaan ini kita, pada pandangan saya dari segi epidemiologi, kita memang sentiasa mengaitkan. Seandainya ada berlaku perubahan, ada tak berlaku juga terdapat perubahan kepada kesan jangkitan penyakit pada penduduk secara keseluruhan. Saya bagi contoh baru-baru ni di kesan dua subtype mutasi. Tapi bila kita lihat secara keseluruhan, ia tidak mengganggu sebenarnya dengan penggunaan vaksin sedia ada. Vaksin sedia ada masih lagi boleh mampu mengatasi jangkitan walaupun terdapat perubahan pada genetik tersebut. Jadi pada pendapat saya, kita secara umum tidak perlu terlalu bimbangkan tentang mutasi tersebut sebab dari masa ke semasa kajian akan terus dilaksanakan dan kita sendiri sebenarnya mempunyai daya tahan tertentu bagi mengelakkan daripada diri kita terus terdedah untuk mendapat jangkitan yang lebih teruk. Secara umum saya nyatakan sekali lagi, perubahan tu memang akan berlaku berterusan dan dia tidak akan kekal dari masa ke semasa, akan menghasilkan varian ataupun gen yang baru bergantung kepada kadar jangkitan dari masa ke semasa. Okey, baiklah doktor.
jika kerajaan memutuskan bahawa COVID-19 adalah endemik di Malaysia, jadi apakah perubahan yang perlu diadaptasi oleh masyarakat tempatan? Okey, bila berlaku sedemikian ya, kerajaan mengumumkan kita sudah masuk ke fasa endemik, apa yang kita perlu faham, penjelasan saya yang pada awal tadilah ya, maksudnya kita melihat ya konteks yang mana nilai ataupun jumlah mereka yang dijangkiti itu pada paras yang rendah, yang mana dari segi kesihatan awam kita melihat angka tu yang mampu untuk ditangani oleh sistem perkhidmatan kesihatan, dan dalam masa yang sama ia tidak akan mengkompromi ya perjalanan sistem sedia ada. Maksudnya yang sistem-sistem lain tu tak terjejas. Mereka yang mendapat rawatan kanser, penyakit jantung, ibu-ibu bersalin, semuanya tidak terjejas, boleh ditangani dengan baik dan tidak perlu dihantar dari hospital ke hospital yang lain. Dan ICU kita pula boleh menerima pesakit-pesakit seperti biasa tanpa sebarang isu, ICU penuh, tak boleh dirawat dan sebagainya. Jadi apabila kita sudah melepasi keadaan tersebut, sistem perkhidmatan kesihatan kita boleh berfungsi dengan normal dan sebagainya. Kita berada pada fasa yang kita boleh sebut hampir sama dengan fasa pra-pandemik dulu ya, maksudnya sebelum tahun 2020 sebelum itu ya, yang mana kita berada dalam keadaan yang normal ya, tak perlu memakai pelitup muka ya, tidak perlu concern sangat kalau berada di tempat-tempat yang sesak, tidak ada isu apabila kita nak berinteraksi antara satu sama lain. Namun cuma yang berbezanya dalam fasa endemik yang bakal kita lalui ini ialah kita perlu meneruskan sifat berhati-hati terhadap keadaan yang mana apabila kes masih kekal wujud disebabkan oleh kebolehjangkitan tu, maksudnya masih ada lagi individu yang mungkin terdedah kepada jangkitan dan potensi untuk meledakkan kluster ataupun kes baru sentiasa ada. Jadi mungkin diberikan kelonggaran dari segi sebahagian daripada SOP, namun sebahagian daripada SOP lain perlu dikekalkan. Saya bagi contoh dengan pemakaian mask, ya, pemakaian pelitup muka. Seperti mana yang telah diadaptasi di beberapa buah negara Arab, ya, di Arab Saudi contohnya, walaupun penjarakan fizikal, ya, contohnya masa solat tu telah dibubarkan, maksudnya tidak perlu lagi jarak-jarak, tapi mereka kekal untuk memakai pelitup muka. Jadi itulah antara sebahagian sedikit perubahan yang mungkin kita lalui apabila keadaan kita sudah masuk ke fasa endemik nanti. Tinggal lagi pada keadaan sekarang ni disebabkan oleh ancaman kemungkinan berlakunya ledakan ataupun kes-kes yang baru, kita mengharapkan kerjasama semua untuk kekal patuh kepada SOP walaupun sudah divaksin untuk mengelakkan gelombang yang baru. Sebenarnya kita sangat mengharapkan kita dapat masuk ke fasa endemik secepat yang mungkin, tapi ini memerlukan kerjasama dari semua pihak. Okey. Baiklah, kepada penonton di luar sana, sebelum kita teruskan Ilmuwan Live pada malam ini, jangan lupa untuk follow, like, komen dan share. Dan selepas ini kita akan membincangkan mengenai keberkesanan vaksin COVID-19 merosot. Adakah ia benar atau tidak? Jadi kembali selepas ini. Assalamualaikum Mak. Mak, abang nak balik kampung ni. Baliklah. Lelok kat jalan tu. Alang-alang dah boleh rentas negeri, pulanglah ke pangkuan keluarga. Kepulanganmu pasti mengubat rindu ayah dan bonda. நான் இன்னும் கொஞ்ச நிமிஷம் வரப்போறேன். Tetapi jangan sesekali lupa 全部都 OK， 爸爸别担心。 jaga kendiri, jaga SOP. Layari www.ummahtoday.com.my. Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my. Okey, baiklah kepada penonton pada malam ini, kembali semula di Ummah Live pada malam ini, dan sebelum diteruskan lagi perbincangan pada malam ini iaitu berkaitan dengan pandemik ke endemik, bersediakah kita? Baiklah, sebelum itu kepada penonton jangan lupa untuk follow, like, komen dan share Ummah Live pada malam ini. Baiklah, doktor. Kita dapat lihat sekarang ni ada setengah golongan iaitu golongan anti vaksin mula mempersoalkan dah lengkap 2 dos tapi masih kena dapat booster shot ataupun dos penggalak. Jadi sampai bila
rakyat Malaysia ataupun penduduk dunia kena ambil suntikan vaksin ni. Jadi kalau doktor boleh jelaskan kepada mereka yang agak mungkin ada pendirian mereka sendiri bahawa suntikan ni sebenarnya dah tak penting dah pun. Jadi doktor boleh ulaskan tak? Dalam konteks kita hari ini, apa yang kita perlu faham ialah bagaimana virus tu dijangkiti daripada seorang ke seorang. Walaupun kita lihat ya dari segi tularan tu ia dijangkiti melalui sentuhan ya, berdalih ya, kena mata, hidung ataupun mulut ya, ataupun kontak rapat dengan individu melalui duduk dekat sangat dan sebagainya, tapi ini berasosiasi dengan aktiviti sosial kita sehari-hari ya. Untuk bergantung sepenuhnya kepada SOP sepanjang masa, memang kita tak mampu. Disebabkan itulah keperluan untuk mengambil vaksin, yang mana dengan adanya vaksin seseorang itu akan menghasilkan antibodi, dan antibodi ini insya-Allah dengan izin Allah dapat melindungi diri kita daripada mendapat jangkitan. Tapi sama juga dengan penyakit-penyakit yang lain, vaksin yang ada untuk mencegah ya penyakit-penyakit berkenaan seperti hepatitis B, difteria, ya, pertasis, tetanus dan sebagainya. Kebanyakan semua vaksin tersebut ya apabila selesai diberi dan dalam tempoh tertentu antibodi yang telah dihasilkan itu akan berkurangan ya. Jadi dari segi fakta memang telah dijelaskan sebelum ini bahawa selepas tempoh tertentu pemberian vaksin, antibodi yang telah terhasil itu memang akan berkurangan, dan sebahagian daripada jenis vaksin itu perlu diberikan dos booster ataupun dos penggalak bagi mengingatkan balik kita punya memory ya, sistem immunity kita untuk menghasilkan antibodi yang lebih banyak dalam konteks untuk melindungi diri seseorang. Jadi samalah juga dengan jangkitan COVID-19 ni, dan kita tahu bahawa daya tahan ataupun immunity seseorang tu tak sama ya. Saya ulang berkali-kali. Kalaulah kita kata kita yang dewasa ni mampu untuk mengelakkan diri kita daripada jangkitan, tapi kita ada individu yang lebih berumur, berusia lebih 60 tahun yang mengalami masalah kurang mampu ya badan mereka untuk menghasilkan antibodi, ataupun anak-anak kecil yang masih belum matang ya antibodi ataupun sistem immunity mereka, ataupun mereka-mereka yang berpenyakit kronik ya, komorbid kita sebut, ada penyakit buah pinggang, jantung dan sebagainya. Jadi individu ini berkenaan mengalami masalah untuk menghasilkan antibodi yang baik ya bagi mengelakkan diri mereka untuk dijangkiti. Jadi disebabkan oleh itu, maka keperluan pengambilan vaksin ni ya bagi mereka yang ada sistem imun yang bagus ya memang tak ada isu ya, tapi bila mereka bergaul dengan mereka-mereka yang menghadapi masalah immunity ni, kemungkinan mereka-mereka yang dijangkiti tu tidak mempunyai sistem imun yang kuat sehingga mendapat jangkitan yang teruk. Jadi disebabkan itulah ya kita ambil pukul rata semua mesti divaksin bagi mengelakkan adanya kemungkinan individu-individu yang akan dijangkiti sehingga menyebabkan mereka mendapat komplikasi serius atau meninggal dunia. Dalam kesihatan awam sebenarnya, keadaan ini ya, sesuatu penyakit berjangkit yang mengakibatkan komplikasi serius dan kematian adalah satu perkara yang sangat mendukacitakan. Apatah lagi bila kita tahu vaksin ada, tapi masih lagi ada yang tidak dapat kita selamatkan ya, disebabkan oleh kegagalan mereka mendapat vaksin, ataupun mungkin ada faktor-faktor lain yang tidak dapat kita selesaikan ataupun uruskan dengan baik. Jadi sehubungan dengan itu, kalau kita lihat di sini, apabila seseorang itu telah lengkap divaksin, selepas tempoh tertentu memang akan berkurangan antibodi. Dan ini sebenarnya telah ditunjukkan. Ya, kalau kita lihat pada data COVID now, ya, kita tengok dalam ruangan cases dekat situ, dalam tempoh 2 minggu ataupun 2 bulan, ya, daripada 2 minggu 2 bulan, sejumlah mereka yang dijangkiti dan dimasukkan ke hospital adalah di kalangan mereka yang telah divaksin. Dan ini juga datanya ditunjukkan di Sarawak ya, yang mana ramai di kalangan yang telah divaksin perlu dirawat dalam ICU. Ini secara tidak langsung sebenarnya menunjukkan bahawa waning of antibodies, maksudnya berlaku pengurangan antibodi yang menyebabkan mereka yang sudah divaksin ni pun mendapat breakthrough infection. Apabila ini berlaku, dia memberikan amaran ya bahawa mereka-mereka yang tidak dapat divaksin terdedah kepada bahaya yang boleh membawa maut sekiranya dos penggalak tidak diberi. Jadi di sinilah rasionalnya kenapa kita memerlukan dos penggalak, disebabkan oleh pengurangan antibodi yang dihasilkan. Fakta-fakta tersebut boleh dilihat secara jelas dalam COVID now. Tinggal lagi saya ingin menyebut dekat sini, ianya supaya tidak disalah tafsirkan. Sebab saya juga mendapat feedback ya, dia kata, doktor kalau macam ni nanti ada orang yang tak ambil vaksin, dia kata lagi bagus tak ambil vaksin. Sebab sekarang ni yang dah vaksin lagi ramai yang dapat jangkitan.
situasinya tidak begitu ya, sebab kita perlu menganalisa data secara kronologi mengikut masa. Jadi keadaan tersebut memang ditunjukkan oleh pengurangan antibodi terhadap jangkitan COVID. Ramai yang dah divaksin pun dah dapat jangkitan. Okey, baiklah doktor. Ada pula timbul isu berkenaan dengan pencampuran vaksin ni bahaya. Jadi boleh doktor jelaskan ada sejauh mana risiko pencampuran vaksin yang diberikan oleh kerajaan ini? Okey, vaksin booster ni sama ada kita berikan secara homologous, maksudnya vaksin yang sama, ataupun secara heterologous, vaksin campuran ya. Kita lihat dalam semasa pandemik COVID-19 ni ramai pihak mereka yang bertanggungjawab dalam penghasilan vaksin ini menggunakan pelbagai jenis teknologi bagi menghasilkan vaksin-vaksin, bagi menghasilkan antibodi lah pada mereka yang mengambilnya. Jadi disebabkan oleh teknologi hari ini dia numerous, banyak. Bukan zaman masa saya kecil-kecil dulu ada satu jenis vaksin. Sekarang ni dah banyak vaksin ya. Tinggal lagi hasil akhir semua vaksin itu adalah menghasilkan antibodi. Dan seperti mana juga kajian-kajian klinikal yang melibatkan produk-produk perubatan, kajian-kajian klinikal telah dilaksanakan dengan begitu teliti bagi membolehkan bukan sahaja keberkesanan tapi keselamatan di kalangan mereka yang mengambil vaksin itu dititik beratkan bagi membolehkan semua yang diberikan itu adalah berkesan dan selamat. Jadi berbalik kepada soalan tu, adakah mencampurkan vaksin ini selamat? Kajian-kajian telah dilaksanakan sebelum ini, sama ada di peringkat haiwan makmal dan juga di peringkat klinikal telah menunjukkan hasil yang menggalakkan ya. Maksudnya satu segi ada dua kelebihan kalau kita menggunakan produk heterologous ni ataupun campuran vaksin ni. Yang pertama, dia menghasilkan antibodi yang lebih banyak, ya, antibodi yang lebih tinggi, dan satu lagi ialah kesan samping akibat satu jenis vaksin itu dapat dikurangkan. Jadi ini dua keadaan yang telah diberikan ya, kesimpulan oleh pengkaji-pengkaji dalam bidang tersebutlah ya, dan saya pun dah melihat ya beberapa artikel yang berkenaan, dan saya tidak berpendapat ada sebarang isu yang besar dalam konteks ini. Sebagai pakar perubatan dan juga mereka-mereka lah yang berada sebagai barisan hadapan ni, sebenarnya kita sangat mengharapkan penyelesaian dalam tempoh yang pantas dan singkat. Dan kalaulah misalnya kata dengan pemberian heterologous vaksin tu dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, saya tidak nampak ya mengapa ia perlu dilihat sebagai isu yang besar. Dan saya menasihatkan ya semua untuk dapat menerima nasihat seperti mana yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan. Baiklah, doktor. Tadi doktor pun ada sebut berkenaan dengan ada tempoh tertentu suntikan vaksin ni dalam badan seseorang. Jadi mungkin ada masyarakat di luar sana mempersoalkan sampai bila suntikan ini perlu diambil. Jadi kalau doktor boleh terangkan kepada mereka yang kurang faham berkenaan isu tersebut. Saya bagi contoh tentang hepatitis B ya. Siapa-siapa yang ambil vaksin hepatitis B ni memang dia ada jadualnya semasa bayi itu dilahirkan, kemudian adalah dia punya turutan jadualnya, dan kemudian selepas lengkap ya divaksin dengan booster tu, kemudian mereka itu akan dinilaikan ya, diuji ya kandungan antibodi badan. Kalau dilihat perlu mendapat booster, akan diberi booster setiap 5 tahun. Jadi keadaan itu sebenarnya biasa untuk pemberian vaksin untuk penyakit jangkit yang lain. COVID-19 ni sebab ia merupakan penyakit yang tidak pernah ada sebelum ni. Ya, jadi saya berpendapat dari segi pemberian vaksin caranya itu lebih kurang samalah. Maksudnya sekiranya keadaan masih belum lagi reda seperti mana yang kita harapkan, mungkin memang kita memerlukan vaksin bagi setiap tempoh yang tertentu bergantung kepada situasi semasa. Saya bagi contoh seperti mana yang kita lalui pada masa ini, selepas 6 bulan ya, lebih kurang mereka-mereka yang telah divaksin tu kita tengok kes naik balik. Maksudnya memang ada keperluan untuk pemberian vaksin. Jadi keadaan itu perlu diberikan tumpuan ataupun pemerhatian dari masa ke semasa. Demikian juga kalau kita lihat kepada jangkitan influenza ya, penyakit jangkitan paru-paru yang selalu berlaku secara tahunan, yang mana pemberian vaksin tu akan diberi mengikut rutin tahunan ya, dari masa ke semasa. Ia jangkitan flu ni banyak berlaku di negara-negara barat yang berasosiasi dengan musim sejuk ya, pada bulan Disember hingga Januari dan sebagainya. Jadi mereka di sana memang biasanya akan mengambil ya vaksin tersebut sebab
berlakunya perubahan yang kita bincangkan tadi, mutasi virus tertentu. Jadi sebab perubahan mutasi itu ada vaksin baru yang dihasilkan bagi melindungi mereka untuk jangkitan yang bakal berlaku. Keadaan ini sebenarnya telah lama ya dilaksanakan. Maksudnya dari segi fitrah semula jadilah jangkitan tu memang sedemikian. Selepas satu masa badan kita mungkin terlupa antibody yang dihasilkan. Jadi itu kita memerlukan dos booster ataupun dos penggalak bagi membolehkan antibody tersebut dihasilkan dalam julat yang sepatutnya. Dan ini sangat diperlukan terutama kepada warga emas ya, yang mana mereka tidak mampu ya, kekuatan immunity mereka tidak sekuat mereka yang muda. Jadi pemberian vaksin itu sangat diperlukan untuk mereka. Okey, baik doktor. Jadi pada pendapat doktor sendiri, adakah vaksin COVID-19 ini adalah satu-satunya ikhtiar buat penduduk dunia melawan virus COVID-19? Okey, sebagai pakar perubatan kesihatan awam saya jawab ya. Sebab apa? Seperti mana yang kita sebut tadi, cara tularan ni walaupun kita nampak mudah ya melalui sentuhan ya, tangan ya, yang pegang bahan-bahan tercemar, pegang mata, hidung, mulut ataupun duduk dekat dengan mereka yang dijangkiti. Tapi kalau kita lihat semua aktiviti itu dia berasosiasi dengan aktiviti ataupun rutin kemasyarakatan ataupun sosial, hubungan antara satu sama lain. Dari segi pola tingkah laku kita perhatikan di sini, kesemuanya adalah berkait rapat dengan pola tingkah laku kita sebagai masyarakat. Kalau kita lihat ya, kita ni ada, kalau boleh saya gunakan istilah DNA. DNA ni apa? Kita punya genetik lah yang sedia ada. Tapi kalau kita sebut DNA kita sebagai masyarakat ni apa? Kita tak boleh hidup seorang-seorang. Kita tak mampu untuk berada dalam keadaan tak ada interaksi dengan keluarga. Tidak ada interaksi dengan kawan-kawan rapat, kawan-kawan dekat pejabat, kawan-kawan sosial yang lain, rekreasi ataupun majlis-majlis keramaian ya, seperti perkahwinan, macam-macam lah lagi, MLM dan sebagainya. Dan mereka-mereka yang, macam contoh sekarang ni pilihan raya, semuanya melibatkan aktiviti kemasyarakatan yang memerlukan kita dekat antara satu sama lain. Ini yang saya sebut DNA tadi tu. Kalau kita mengharapkan kepada pelaksanaan SOP, sebab saya dah ialah bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain ya, bila bercakap tentang isu SOP dan sebagainya, dah lebih setahun dah kita cakap ya. Maksudnya ini dah bulan, saya ingat dah hampir 20 bulan agaknya selepas bulan Februari tahun lepas kita bercakap tentang SOP. Tapi kita sebagai masyarakat, sebab ada DNA untuk bersama-sama tu, kita tak boleh nak mengelakkan diri kita untuk dekat dengan orang yang rapat dengan kita. Jadi bergantung semata-mata pada SOP, pakai mask, ya, jaga jarak dan sebagainya, tak mampu untuk kita kekalkan dalam tempoh yang berpanjangan. Jadi disebabkan itu kita memerlukan vaksin. Dan ini juga benar ya, sebab kalau kita fikirkan keluarga kita, ya, saya dengan keluarga saya, kalau jumpa mak ayah kita, sampai bila kita nak pakai mask dan juga jaga jarak, tak salam, tak cium mereka? Tak boleh ya. So kita perlu berfikir secara realistik ya, untuk menghadapi dunia nyata yang sebenar. Dan berbalik kepada kita punya suasana masyarakat kita ya di Malaysia, kita agak rapat antara satu sama lain dan kita selalu hugging ya. Kita peluk orang-orang yang kita sayang, cium dahi dia dan sebagainya. Jadi sehubungan dengan itu, kalau orang tanya saya, tak ada cara lain ke untuk ni selain daripada vaksin? Memang kita tak ada cara lain. Memang kita semua kena ambil vaksin. Semua kena ambil vaksin kecuali mereka yang tak boleh divaksin secara perubatan. Maksudnya kalau kita bagi vaksin kepada mereka ni akan menyebabkan jangkitan berlaku dan menerukkan lagi keadaan tersebut. Selagi mana keadaan ini tidak berlaku, seseorang itu perlu mengambil vaksin bagi mengelakkan kepada jangkitan yang bakal berlaku. Dan saya memang mengharapkan kerjasama semua sebab selalu saya ditanya oleh media, sampai bila agaknya kita nak bergantung kepada SOP. Saya kata memang kita tak boleh bergantung pada SOP. Dan apa yang berlaku ni pun banyak pelanggaran-pelanggaran SOP yang menyebabkan kes meningkat. Kenapa kes meningkat sekarang ni? Sebab satu, antibody berkurang dan satu masa yang sama kita tak dapat menahan ya, kita punya keinginan tu untuk dekat antara satu sama lain. Betul. Jadi doktor sendiri, bagaimana pula dengan mereka yang enggan divaksin ni? Tolak tepi mereka yang tidak boleh divaksin, tapi mereka yang berpendirian untuk tidak mahu divaksin. Jadi apakah langkah berjaga-jaga buat kita sendiri yang dah divaksin untuk bergaul bersama mereka? Saya mengambil pendekatan
melihat kepada mereka yang enggan divaksin ini sebagai seseorang yang kita perlu jaga jugalah kemaslahatan mereka dan perlu kita elakkan daripada mendapat jangkitan. Saya kalau boleh saya tak mahu berdebat ataupun argue ataupun mempersoalkan pendirian mereka. Saya hormati pilihan mereka. Kalau tak nak vaksin tak apa, terpulang. Cumanya saya harap dengan tindakan mereka itu, mereka juga mengambil tindakan bagi mengelakkan diri mereka dan juga diri kita dan juga mengelakkan individu yang mereka sayang daripada dijangkiti. Jadi apa yang boleh dibuat ialah mereka perlu kerap melakukan ujian saringan. Dengan ujian saringan yang kini berharga RM6.90, saya ingat semua orang boleh buat. Setiap kali mereka nak jumpa siapa-siapa, kena buat ujian saringan. Pre and post, sebelum dan selepas. Setiap kali nak jumpa mak ayah semua, kena buat ujian saringan. Pastikan negatif dan semuanya baru boleh proceed ataupun melakukan aktiviti-aktiviti sosial berkenaan. Dan saya dapati ada sebahagian organisasi yang lebih tegas bukan saja ujian saringan RTK antigen tu, dia suruh buat RTK PCR juga. Tu terpulanglah kepada organisasi yang berkenaan. Tapi mereka perlu kerap melakukan ujian saringan. Ini adalah antara langkah-langkah yang boleh dilaksanakan bagi mengelakkan kemungkinan berlakunya kes-kes yang teruk di kalangan mereka yang tidak divaksin. Saya nak tambah sikit dekat sini. Macam di Singapura, mereka telah mengenakan undang-undang mereka-mereka yang enggan divaksin, mereka perlu menanggung sepenuhnya kos rawatan sekiranya mereka dijangkiti COVID dan memerlukan rawatan dalam ICU. Saya pernah ditanya bagaimana pendekatan kita dekat Malaysia. Pada pendapat saya, ia dari segi etika, profesional dan sebagainya. Pada pendapat saya, kita perlu melayan sama rata mereka-mereka yang mendapat jangkitan. Tinggal lagi apabila melihat kepada kos perubatan, mungkin mekanisme insurans di situ boleh dikenakan. Mereka-mereka yang tidak mengambil vaksin ni dari segi risiko mungkin mempunyai risiko yang lebih tinggi. Jadi mungkin premium insurans tu lebih tinggi dikenakan. Jadi itu adil lah untuk semua pihak, yang mana kalau dilihat dari segi disiplin insurans pun mereka ada juga cara pengiraannya. Jadi pada pendapat saya cara ini lebih adil dan tidak mengenepikan kepentingan mana-mana pihak lah. Jadi doktor, timbul pula isu apabila buat ujian COVID-19 sendiri, timbul pula istilah false negative. Jadi bagaimana doktor sendiri sebagai kita macam mengatasi isu-isu tersebut apabila buat ujian saringan false negative? Tak ada isu. Dia sebenarnya macam ni. Yang kita kena faham ialah apabila kita membuat ujian saringan, yang pentingnya ialah kita buat ujian saringan. Sama ada false negative ke false positive dan sebagainya tu terpulang sebab ia bergantung kepada kualiti kit yang kita gunakan. Namun dari segi tafsirannya dia macam ni. Saya bagi contoh, dia perlu pada situasi lah untuk kita mentafsirkan ujian tersebut. Katalah saya ada berinteraksi dengan orang yang COVID positif dan dapati individu tersebut masuk dalam hospital dan mungkin dirawat dalam ICU. Saya tak pakai mask masa saya berinteraksi dengan dia. Saya buat ujian RTK antigen negatif. Tapi saya tak puas hati. Saya akan proceed juga buat RTK PCR sebab saya tengok orang yang saya berinteraksi close contact ni, katalah saya bercakap dengan dia lebih 15 minit dah masuk ICU. Takkan saya nak percaya dengan PCR saya punya RTK antigen yang negatif tu tadi. Tapi dalam keadaan-keadaan yang lain, bila kita berdepan dengan suasana yang kita nilaikan risiko taklah setinggi macam tu. Mungkin kita ada casual contact saja, jumpa sekejap saja. Kalau RTK negatif, kita anggap dia sebagai negatif. Di luar tu kita tak payahlah fikir secara keterlaluan. Namun dalam konteks hari ini, saya berpendapat setiap organisasi mempunyai keputusan macam mana dia nak tentukan. Itu sebabnya yang saya sebut tadi, ada organisasi yang menetapkan instead of RTK antigen, dia suruh buat RTK PCR. Cuma dari segi costing itulah yang agak membebankan. Dan kita harap kalau misalnya kata PCR tu lebih rendah, mungkin saya akan menyarankan juga buat PCR tu instead of RTK antigen. Sebab PCR memang lebih baik lah bergantung dengan RTK antigen. Okey, baiklah. Pada penonton Rumah Live semua, mungkin untuk slot yang kedua ini anda telah dengar banyak input-input yang menarik dan informasi yang berguna buat kita semua. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Rumah Live. Kita kembali selepas ini. Bersama-sama dengan saya, Saudara Muhammad Fakhruddin dalam program Duduk Sekejap. Kita ni janganlah jadi batu api. Kita nak lagakan antara satu pihak dengan satu pihak yang lain. Walaupun kita tahu pihak A ni betul. Ada pula sahabat bila dapat tahu topi perang Nabi pecah sehingga cebisan-cebisan besi melekat di muka baginda Nabi Muhammad SAW.
kafa bil mar'i kaziban ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Tak kisah nak buat apa saja buat, tapi Islam ni hebatnya Islam dah buat guideline, panduan untuk kita lalui kehidupan ini. Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my. Baiklah, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Ummah Live pada malam ini. Bersama dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam. Jadi kita akan teruskan berkenaan dengan pembukaan sempadan negara Malaysia. Adakah ia membawa kemudaratan? Boleh Doktor ulaskan? Saya berpendapat dari segi kesihatan awam kalau kita melihat senario semasa, keputusan kerajaan untuk membuka sempadan ini telah mengambil kira penilaian risiko, maksudnya apabila diputuskan boleh dibuka, maksudnya memang kita agak selamat untuk berbuat demikian, dan ini disokong oleh prosedur, protokol-protokol yang berkenaan serta dokumentasi cara-cara nak mengatasi bagaimana untuk mengelakkan kemungkinan berlakunya kluster ataupun kes-kes yang baru. Saya berpendapat dengan pengalaman kita mengalami pandemik lebih 20 bulan ni, sepatutnya kita mampu untuk melaksanakan sarana seperti mana yang dicadangkan tu, sebab dokumentasi tu dah sedia ada, tinggal lagi untuk dilaksanakan. Sama seperti mana yang saya sebut sebelum ini, isunya bukannya tentang dokumentasi SOP ataupun peraturan yang sedia ada. Sebab semuanya pada pandangan saya dah lengkap. Tapi tinggal lagi kita ni yang akan melaksanakan semua peraturan tersebut, comply ataupun patuh ataupun tidak. Jadi kalau semua boleh patuh kepada saranan saringan, kalau kata kena kuarantin dekat rumah, kuarantin dekat rumah, tak ada mengambil sebarang langkah-langkah yang mungkin menyebabkan kemungkinan berlakunya penyebaran virus dan sebagainya, dan kita sepatutnya selamat. Dan saya tidak nampak sebarang isu di situ, tinggal lagi pelaksanaan tu memerlukan komitmen dan kerjasama semua orang. Dan kita harap tidak ada yang mengambil kesempatan ataupun mengambil jalan mudah lah, sebab kita tengok sebelum ni ada yang kuarantin kan, kata kena kuarantin kat rumah pakai gelang tapi still merayap-rayap dekat pusat membeli belah, dan ini yang kita risau. Dalam prosedur SOP tu dah ada, tapi kenapa ni masih lagi tak nak patuh? Jadi itu yang kita ni lah kan, sebagai Muslim, kepentingan kita untuk amanah lah pada diri sendiri. Dah diamanahkan duduk rumah, jangan merayap-rayap berjalan, minta tolong, dan kita sebagai masyarakat perlu support lah mereka-mereka yang perlu dikuarantin dan sebagainya. Jadi ini yang perlu kita beri perhatian, dan saya tidak nampak isu pembukaan sempadan ni satu perkara yang mungkin memudaratkan. Jadi Doktor, adakah selamat jika kanak-kanak di bawah umur 12 tahun yang masih belum dapat vaksin ini untuk bergerak bersama keluarga, keluar negara, berjalan-jalan? Jadi pendapat Doktor sendiri? Saya berpendapat dalam tempoh sekarang ni untuk masyarakat elakkan keadaan itu dari berlaku. Saya mohon anak-anak tu dapat divaksin dulu, sebab saya dimaklumkan kerajaan akan memulakan polisi pemvaksinan di kalangan yang berumur 7 hingga 12 tahun dalam masa yang terdekat. Jadi pada masa sekarang ni, walaupun dalam negara, saya juga mencadangkan untuk menghadkan pergerakan ini di kalangan kanak-kanak. Sebab kalau kita tengok dari segi taburan umur, jangkitan bukan sahaja di kalangan yang berusia 18 hingga 50 tahun, tapi jangkitan juga kita lihat dalam pula meningkat di kalangan mereka yang berusia di bawah 12 tahun. Jadi saya harap ibu bapa dapat memberikan perhatian. Nasihat saya terutama kepada pasangan muda lah, terutama yang ada anak-anak kecil kan, nak bawa anak-anak untuk berekreasi, bawalah ke taman-taman, jangan pergi ke pusat membeli belah. Kalau nak membeli barang, ambil giliran, seorang tunggu dalam kereta dengan anak-anak. Jangan bawa mereka semua sekali dengan naik troli dan sebagainya. Dan ini mendedahkan kepada anak-anak tersebut kepada jangkitan. Sebab mereka kadang-kadang tak mampu untuk memakai pelitup muka dengan sempurna. Dan nasihat ini saya harap dapat diberikan perhatian yang serius, sebab kita sebenarnya melihat kemungkinan jangkitan meningkat di kalangan kumpulan umur tersebut, dan kita harap keadaan ini dapat diatasi apabila pemberian vaksin itu dapat dimulakan dalam tempoh yang terdekat ini.
pendapat doktor pula, ada setengah ibu bapa yang saya lihat kadang-kadang bila kita pergi ke pusat membeli belah, mereka membiarkan anak-anak mereka tidak memakai sebarang pelitup muka dan bergaul rapat, berkontak rapat dengan semua orang. Jadi apa pendapat doktor sendiri? Kalau doktor boleh ulaskan. Yang ini yang saya sebut tadi ni, sebab saya nampak sebenarnya di kalangan ibu bapa lah, terutama yang dalam kumpulan muda lah ya, 30-an ya. Ada anak-anak yang umur kurang 5 tahun ataupun 10 tahun ya. Sebab saya memahami ya, dalam lingkungan anak-anak tersebut, mereka memerlukan rekreasi ya, interaksi dengan sekitaran dan sebagainya. Dan di sini peranan kita sebagai ibu bapa memastikan suasana persekitaran anak-anak itu selamat untuk mereka ya. Bukan sahaja dari segi mengelakkan daripada kemalangan ya, tapi dari segi sekarang ni lah, sebab kita berada dalam pandemik tu, perlu elakkan mereka dari sebarang potensi jangkitan. Kalaulah misalnya kata kita yang dewasa ni perlu mengambil langkah berjaga-jaga dan sebagainya, untuk anak-anak tu kita perlu juga berikan tumpuan, dan tu yang saya nasihatkan tadi. Dan kalau perlu makan bersama-sama, sekarang ni kita dah boleh dine in di restoran, saya galakkan kalau boleh, dah nampak restoran tu sepadat-padat tidak ramai orang kan, kita buat bungkus makanan tu, bawa anak-anak mungkin berkelah ya, macam tempat saya dekat dengan Putrajaya, banyak tempat-tempat di situ boleh berekreasi dengan anak-anak yang lebih selamat, kurang kesesakan dan sebagainya. Saya memang harap ya ibu bapa yang terutama anak-anak kurang 12 tahun dapat menumpukan pada isu ini, sebab kita dah bercakap tentang ini sejak saya ingat 1 atau 2 bulan sebelum. Sebelum ni kita lihat kes banyak di kalangan mereka yang hamil ya, ibu-ibu mengandung, dan kita minta dia punya vaksinasi dipercepatkan. Dan sekarang ni pola di kalangan anak-anak kurang 12 tahun ni dalam pola yang meningkat, dan ada juga di kalangan mereka yang memerlukan rawatan dalam ICU. Jadi saya memang mengharapkan kerjasama ibu bapa dapat memberikan ya tumpuan tersebut, elakkan daripada membawa anak-anak ke tempat sesak dan tempat-tempat yang tidak perlu. Dan kalau bolehlah tu, saya ulang lagi sekali, nak beli barang tu sama ada beli secara online ataupun kalau boleh ambil giliran. Tak payah pergi satu keluarga pergi ke supermarket dan sebagainya. Dan itu adalah satu pandangan yang sebenarnya agak menduka citakan saya lah kalau saya tengok ianya berlaku. Betul. Okey doktor, ada satu laporan berita ni bahawa jangkitan akan lebih teruk berlaku kepada golongan tidak divaksin. Kalau doktor boleh ulaskan? Ia memang merupakan keadaan semula jadi yang dijangkakan ya, sebab apabila seorang tu tidak menerima sebarang vaksin, maksudnya individu tersebut rentan ya, kalau dapat jangkitan, kemungkinan ya, sama ada ia mendapat jangkitan yang mampu ditangani ataupun mendapat jangkitan yang teruk ya, either or. Tapi disebabkan oleh pathogenicity, sifat virulent COVID-19 ni yang kita tahu boleh mengakibatkan kesan tindak balas imuniti yang keterlaluan ya, sebab dari segi kajian semasa bila kita lihat kepada jangkitan COVID-19 ni, virus tu selepas tempoh tertentu dia akan menurun ya. Tapi ada kesan fiziologi badan yang bertindak balas keterlaluan menghasilkan kesan penghasilan bahan-bahan tertentu yang sepatutnya membunuh virus ni, tapi instead of dia bunuh virus, dia merosakkan organ-organ dalaman tubuh badan. Ya, itu yang menyebabkan seorang tu mengalami fenomena long COVID ya, walaupun virus tu dah tak ada, tapi masih perlu menerima rawatan dalam ICU, mungkin mengalami masalah insomnia, sakit-sakit kepala, sakit-sakit badan dan sebagainya ya, fenomena long COVID. Jadi keadaan tersebut memang telah didokumentkan ya, terutama kepada mereka-mereka yang mengalami masalah imun, maksudnya kumpulan-kumpulan rentan ya, warga emas, mereka-mereka yang mengalami komorbid ya, apatah lagi mereka yang tidak divaksin ya. Ada sebahagian yang memberikan hujah ya, mereka bergantung kepada imuniti semula jadi. Kalau saya nak argue dekat situ, imuniti semula jadi itu apa? Inilah imuniti kita yang tanpa vaksin ni. Ya. Dan dalam keadaan tertentu, apabila tidak ada jangkitan, mungkin kita selamat. Tapi bila berlaku jangkitan, kadang-kadang ia tidak dapat nak dipastikan, dan disebabkan itu kita memerlukan vaksin. Dan ini telah ditunjukkan oleh fenomena jangkitan-jangkitan penyakit sebelum ni ya. Kita bagi contoh sebagai difteria ya, batuk kokol ya, kejang ya, tetanus ya, hepatitis B. Ya, kalau bisa kata tidak mengambil vaksin, ia akan menyebabkan jangkitan ataupun penyakit-penyakit yang sehingga boleh membawa maut.
Jadi ini yang kita cuba sampaikan. Walaupun diberikan alasan tentang imuniti secara semula jadi dan sebagainya. Sebab saya mendapat feedback jugalah, ada di kalangan mereka ni yang berpendapat mereka tak kuarantin walaupun positif. Sebab dia berpendapat kalau positif tu patutnya biarkan untuk dapat lagi antibody. Tadi kita dah sebut bahawa penghasilan antibody terhadap COVID-19 ni tidak sama untuk semua orang. Ya. Apa jadi kalau misalnya kata yang kena jangkitan tu ialah orang-orang yang tidak mampu dari segi tindak balas dia menghasilkan kesan yang lebih baik. Dia mungkin meninggal dunia. So keadaan ni yang kita cuba elakkan. Jadi maslahat ramai itu perlu kita utamakan berbanding dengan apa yang kita nak pada diri kita sendiri. Jadi di situ yang kita perlu tekankanlah untuk mereka yang tidak divaksin ni. Sebenarnya bila kita bercakap keadaan ni bukannya kita nak menakut-nakutkan, tapi jauh di sudut hati kita ni, kita harap kita dapat menyelamatkan semua orang dan dapat menjalani kualiti kehidupan yang baik. Betul. Okey, baiklah. Manakala kita pun berada di akhir rancangan Ummah Live pada malam ini, sebelum kita habiskan episod pada malam ini, kita minta nasihat daripada doktor sendiri atau peringatan daripada doktor kepada rakyat Malaysia berkenaan COVID-19 yang masih berada di negara kita. Okey, COVID-19 telah berada di negara kita sejak Februari tahun 2020 Saya secara peribadi saya sebenarnya tidak pernah menyangka kita akan berjumpa dengan satu keadaan wabak yang begitu getir yang begitu mencabar, bukan sahaja menimbulkan impak kesihatan kepada kita semua tapi juga impak sosial malah anak-anak kita terjejas dari segi pendidikan ramai yang kehilangan pekerjaan, ramai yang kadang-kadang mengalami masalah yang berkaitan dengan kesihatan mental dan kesannya memang agak teruk impak bukan sahaja dalam tempoh yang pendek tapi agak berpanjangan Jadi bila kita melihat kepada kesusahan yang telah kita lalui, keadaan-keadaan yang disebabkan oleh fenomena pandemik COVID-19 ini, apa yang terbaik untuk kita lakukan ialah berusaha bersungguh-sungguh untuk mengelakkan diri kita dari dijangkiti. So kita ada beberapa pilihan kalau kita perhatikan di sini sejak wabak COVID-19 melanda sehingga pada hari ini, situasi pada hari ini sebenarnya jauh lebih baik. Hari ini kita dah ada vaksin. Dan hari ini ujian saringan berbanding dengan harga 200-300 sebelum ni, hari ini dah hanya sekitar RM6.90. Dan kalau kita perhatikan di sini banyak keadaan-keadaan yang mana dari segi logistik dan sebagainya anggota barisan hadapan di hospital ataupun di mana sahaja telah memahami keadaan-keadaan tersebut, mempunyai SOP yang mantap. Jadi di sini tanggungjawab kita secara individu untuk menjalankan semua yang dinasihatkan itu sebaik-baiknya. Perlu ambil vaksin, ambillah vaksin. Perlu ambil booster, ambillah booster. Kalau perlu buat ujian saringan, buat ujian saringan. Dan akhir sekali pematuhan SOP pada setiap tempat dan dalam pelbagai keadaan perlu dilakukan bagi membolehkan kes kekal dilakukan pada julat yang paling rendah dan kita boleh balik kepada keadaan situasi normal kita seperti pra-pandemik dulu. Inilah sebenarnya yang kita harapkan dan kita harap sektor-sektor yang telah dibuka termasuk sosial pendidikan dan pelbagai lagi rekreasi dan sebagainya dapat kita kekalkan dan ini memerlukan kerjasama semua pihak. Janganlah sebab kita ni tak pernah handle kes-kes tu macam-macam yang kita sebut komen sana komen sini. Saya ingat setiap orang sekiranya dapat bertindak di tempat masing-masing, kita akan membentuk collective effort usaha secara keseluruhan yang mana hasilnya membolehkan kita keluar daripada fenomena pandemik ini. Dan sama-sama kita berdoa mudah-mudahan usaha kita ni diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan sama-sama kita mendoakan sesama sendiri dengan doa yang baik-baik Sekian. InsyaAllah. Okay, baiklah kepada semua penonton pada malam ini, sentiasa beringat bahawa COVID-19 masih ada di sekeliling kita. Biarpun kerajaan memberi kelonggaran, rentas sempadan, rentas pada negeri mahupun boleh dine in, tapi sentiasa patuhi SOP yang telah ditetapkan kerana bukan sahaja ia arahan kerajaan, malah dari sudut agama ia merupakan amanah kepada kita untuk sentiasa berjaga-jaga dan amanah adalah antara perkara yang paling besar dari sudut Islam sendiri. Jadi, baiklah terima kasih doktor kerana
sudi menjadi tetamu kami pada malam ini dan berkongsi ilmu yang cukup menarik dan cukup informatif. Jadi itu sahaja untuk episod Rumah Live pada malam ini. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pada hari Rabu minggu depan setiap hari Rabu jam 9 malam.